Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan kesibukan kita dengan kehidupan kita sehari-hari, lorak dengan macam-macam hijau, tapi Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita dengan diberi nikmat sihat, boleh buat amal ibadah, boleh semaya berjamaah, boleh buat segala perkara kebajikan atas sebab kesihatan yang Allah Ta'ala beri. Juga diberikan oleh Allah Ta'ala peluang hidayah dan taufik untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala. Ada masa boleh mari ke masjid, boleh mari ke madrasah, surah sebagainya, semata-mata kita nak lita'abbuda ila Allah, nak bertaubat, beribadat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sentiasa diberikan nikmat ini kepada kita, atas jalan supaya kita boleh sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan juga segala kerja buat kita, segala amal kita, kebajikan kita, semua itu semoga Allah Ta'ala catat sebagai ganjaran pahala untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Minhajul Abidin pada muka surat yang ke-11. Muka surat 11, baris yang kelima daripada atas ke bawah. Kita masih lagi berada dalam kata sebagai satu tajuk yang menerangkan secara lebih jelas. Kalau sebelum ni kita sebut kepada kita secara kasar ataupun secara umum, maka pada kali ini kitab ataupun pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut kepada kita dengan lebih jelas tentang aqabah-aqabah ataupun halangan-halangan kita dan kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka pengarang kita Imam Al-Ghazali sambung pula maka sebenarnya. Maka sebenarnya makna kata mak sepatutnya lah. Sebenarnya tu sepatutnya ataupun selayaknya. Apa dia? Bagi hamba itu bahawa jangan membimbangkan. Mana kata kepada kita semualah mukallaf ataupun orang-orang yang dikatakan sedang salikin, sedang berjalan nak menuju ke hadratillah itu, kata Imam Al-Ghazali jangan bimbang, jangan duk pusing, jangan duk khawatir. Apa dia? Melainkan dengan keduanya. Jangan rasa hati kita bimbang, hati kita tu kecuali dengan dua benda ni nak. Apa dia? Iaitulah pada bab mencari ilmu dan juga buat amal ibadat. Dan kita masih lagi membincang tentang aqabah pertama, halangan pertama orang-orang yang nak berjalan menuju ke hadratillah, iaitulah kena ada ilmu. Maka Imam Ghazali sebut kita jangan kita bimbang, jangan pusing, kecuali atas sebab dua ni, nak cari ilmu, lepas tu nak beribadat kepada Allah. Benda lain kita tak usah bimbang lah. Bimbang tak boleh harta, bimbang tak boleh nak makan nasi, bimbang tak boleh nak kerja buat musim hujan, bimbang takut orang tak sokong kita, orang tak setuju dengan kita, orang berlaku dengan kita, tak usah nak pusing berlaku lah. Kecuali kamu kita kena bimbang dengan dua sebab, iaitu yang pertama cari ilmu. Kena bimbang, apa apalah aku ni tak ada ilmu,
Ni sebab apa lah aku ni kurang ibadat kepada Allah Ta'ala. Hak tu aku tak kena urusi. Ni kita kadang-kadang duk urusi hak dunia ya. Ni duk urusi lagu mana lah nak pakai nasi esok, lagu mana nak boleh peti biar banyak, lagu mana nak tambah rumah biar kawasan. Ni tempat lain lah, bukan tempat kita tak urusi benda-benda lah betul. Loyak ni kadang-kadang mari lintas hati kita jadi bimbang, tapi tidak bimbang pula dapat ilmu dengan ibadah. Ilmu tak ada pun tak apa. Dia tak mengaji pun tak apa, amal kurang pun tak apa. Dia sedangkan Imam Ghazali sebut dah kepada kita jangan duk bimbang. Kecuali bila mana kita urusi hati kita, jiwa kita tak ada ilmu, dalam masa yang sama kurang amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan dipayahkan, makna jangan juga kita payahkan. Kita kadang-kadang jadi payah, jadi susah bila masuk bab amal ibadat, jadi malah. Begitu juga pada pak cari ilmu, jadi malu muka, malu nak ngaji, takut kata tak pandang. Jangan. Mari kita, mereka kata sebut jangan dipayahkan makna kata atas tubuh kita, jasad kita, anggota kita daripada cari ilmu tadi lah. Melainkan bagi iaitulah cari ilmu dan mendapatkan kedua-duanya daripada ilmu dan juga ibadat. Mana kata pusinglah kita bila mana kita tak ada ilmu, tak ada amal kepada Allah Ta'ala. Ni bahasa kurang amal, maka banyak mengaji lagi kita, belajar ilmu. Bahasa kurang ibadat kepada Allah Ta'ala, buat lagi tambah amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Tu baru ya dah. Ni duk urusi tak ada rezeki, duk urusi tak boleh makan, duk urusi tak ada harta. Boleh juga, tapi hak utamanya urusi ataupun kita bimbang bila mana tak ada ilmu dan kurang ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan jangan ditilik. Makna kata jangan ditilik itu, makna kata jangan kita duk tengok, duk fikir, melainkan kepada keduanya. Maknanya dalam kepala kita, dalam pemikiran kita, biar ada perasaan kita tu nak beramal, nak cari ilmu. Itu baru betul lah tu. Makna kata benda lain tu jangan utamakan. Dia kena ada tak apa masa dia dah nak mari mikir. Dia sebab kita nak hidup sehari-hari, nak ada harta, nak ada binti, nak ada makan. Tapi hak utamanya fikir biar pusing sehari-hari tentang ilmu dan amal kita. Baik. Maka ketahuilah bahawasanya, ketahuilah siapa dia? Ketahuilah pada kita lah, orang-orang mengaji, orang-orang yang nak berjalan menuju ke hadratillah itu, apa dia? Bahawasanya barang yang lain daripada keduanya. Mana kata barang lain daripada dua itu apa dia? Ilmu dan amal tadi. Daripada pekerjaan itu batilun. Batilun itu kepada bersulah. Dia benda lain daripada ilmu, lain daripada amal adalah batil. Batil ni benda bersu. Apa dia? Tiada kebajikan padanya. Makna kata benda hak tu dibawa kepada akhirat, tak usah fikirlah. Kenapa benda tu tipu semata-mata. Maknanya benda tu batil, tiada kebajikan padanya. Ada bersu dan juga dalam masa sama tak boleh beri pahala kebajikan. Kecuali tadilah ilmu dengan amal tadi. Dan sia-sia yang tiada hasil baginya. Mana tak ada hasil ke apa dia? Tak ada hasil pada hari akhirat esok. Dia sia-sia, maknanya benda-benda tu dikatakan sebagai benda tak boleh manfaat lah. Tak ada faedah pada bangsa akhirat. Kecuali ke apa dia? Amal dan ilmu. Begitu juga benda-benda hak lain daripada tu boleh juga dengan syarat bawa kepada kebajikan. Ada harta bawa kepada kebajikan. Ada binti banyak bawa kepada kebajikan. Maknanya semua itu bila tak bawa kepada kebajikan, maka tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, batal. Dia persu berapa kecuali ilmu dan amal. Maka bila engkau ketahui yang demikian itu, kalau dah tahu dah benda lagu tu, kalau boleh fikir dah benda lagu tu, kata Imam Al-Ghazali apa dia? Bahawasanya bagaimana ketahuilah pula olehmu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia daripada dua permata ini. Apa dia maksud di situ? Maksud dia ilmu itu terlebih mulia maknanya afdal. Dari segi ilmu dengan amal, maka lebih afdal lagi ada ilmu. Ilmu lebih afdal, lebih mulia daripada amal. Ada dua permata tu, mana kata ilmu dan amal tu lah.
Dan yang terlebih afdal daripada keduanya, afdal ni lebih baik. Dia ada ilmu dengan ada amal, bagus dah dua-dua tu. Tapi lebih afdal, lebih baik antara kedua tu orang ada ilmu. Kenapa? Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi, Nabi sebut kepada kita, inna afdalal alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adna rajulin min ummati. Nabi sebut. Nabi kata apa? Bahawasanya kelebihan orang alim atas orang abid. Maknanya kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Apa dia kata Nabi? Seperti kelebihanku atas sekurang-kurang daripada umatku. Maknanya seperti apa dia? Kelebihan, kemuliaanku berbanding dengan umat aku yang paling rendah. Itu biasanya. Berbandingnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada ilmu dengan orang yang beramal, maka kata Nabi lebih mulia seumpama aku dengan umat aku. Kenapa? Kerana bagaimana kata ulama rahimahullah ta'ala kepada kita, orang ada ilmu ni sebagaimana berlaku bila ditanya kepada syaitan. Ini ulama sebut pada kita, satu ketika syaitan masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, maka dia tengok sore orang sedang tidur, dia sore orang tu buat ibadah. Maka dia tanya kepada syaitan, hak mana boleh lebih takut? Mu takut orang duduk semaya tu ke, atau mu takut orang yang duduk tidur? Maka kata ulama rahimahullah ta'ala, syaitan jawab kan? Syaitan kata aku lebih takut orang yang tidur. Sebab apa? Orang yang tidur tu dia alim, dia ada ilmu, takut dia sedar, dia gaya, ataupun dia beki orang yang duduk tengah buat amal. Sedangkan buat amal tu tak ada ilmu. Noyaknya kaedah dia di situ, orang ada ilmu lebih baik daripada orang yang ada amal. Dia bukan kata tak boleh buat amal tu. Noyaknya dari segi tahap kemuliaan dia, darajat dia di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi sebut tadi lah serupa tu lah. Maknanya Nabi kata orang yang adil dengan orang ahli ibadah, pada aku kata Nabi seperti mana bandingnya aku dengan umat aku. Maknanya lebih mulia orang yang ada ilmu berbanding orang yang buat amal ibadah. Kecuali dengan mana? Kecuali kalau dua-dua. Dia buat amal ibadah, maka dia ada ilmu. Waktu yang terbaik. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazratun ila al-alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Nabi sebut kepada kita satu tilik. Makna kata satu tilik maknanya sekali kita tengok, sekali kita kelih, sekali kita tengok, sekali kita tatap kepada orang alim terlebih kasih kepadaku daripada ibadat setahun puasa dan berdiri sembahyangnya. Dari segi kelebihan kita tengok orang alim, kita jumpa orang alim. Sebab itu dianjurkan supaya kita rajin ziarah orang alim. Dia cari orang alim ziarah, jumpa, tengok, salat. Kalau boleh makan sekali dengan orang alim. Kenapa Nabi sebut kepada kita? Ada orang alim kata Nabi, kita tengok ke dia tu lebih baik daripada ibadat setahun. Iaitulah puasa tengah hari, malam pun sembahyang. Dia besar pahala, besar kelebihan orang-orang yang mengasihi ataupun tengok pada orang alim. Tapi syarat dia betul-betul alim lah. Dia alim, mana kata alim ni yang berilmu. Dia ilmu pula kata ulama, ilmu bahawa al-ilmu fil akhirah, ilmu boleh bawa kepada akhirat. Boleh bawa masuk syurga, boleh bawa pada beri pahala, bawa kepada kebaikan. Barulah dikata sebagai orang yang alim, berilmu. Dia maknanya galakan supaya kita ni mengasihi orang alim. Tengok tu ustaz tuduh Nabi kata, apatah lagi kita menyantuni, kita saling, kita kasih sayang dengan orang alim, maka lebih-lebih pada itu lagi. Ayatnya gambar orang yang ada ilmu ni, maka kata Nabi begitu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sendiri tu lebih mulia ke orang alim, sehingga dikata lebih baik daripada amal ibadat setahun, puasa tengah hari, malam ibadat sembahyang. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna hadis Nabi masih lagi menceritakan kepada kita lebihnya ilmu berbanding ibadat. Apa dia Nabi kata? Nabi kata, ala adullukum
ala asrafi ahli jannah? Qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Hadis Nabi sebut kepada kita, Nabi katakan, Nabi kata, tiadalah aku tunjuk kepada kamu atas yang terlebih mulia dalam isi syurga. Mana kata nak kata aku tunjuk kepadamu wahai sahabatku orang-orang yang mulia dalam syurga. Dia mulia dalam syurga. Syurga tu mulia dek, tapi mulia lagi orang-orang dalam syurga. Lagu mana? Nabi kata bahkan kata mereka, kata sahabat tu, ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, mereka itulah ulama umatku, iaitulah ulama orang-orang alim dari umat Nabi SAW. Maknanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Siapa dia? Orang-orang alim di kalangan umat Nabi. Jadi kita kata jadi orang alim, kita sayang kepada orang alim, tak betul. Biar ada rasa kasih kita kepada orang-orang berilmu, ada ilmu pada kita, hormat dan sebagainya. Maka inilah satu cara kita kasih kepada mereka itu. Kerana mereka inilah orang-orang alim ataupun ulama-ulama yang kata Nabi dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Ayatnya lebihnya orang ada ilmu. Maka nyatalah bagimu bahawa ilmu itu terlebih mulia daripada ibadah. Mana dengan hadis Nabi sebut tadi, 3 hadis, maka nyata jelaslah kepada kamu bahawasanya ilmu lebih mulia permata daripada ibadah. Maknanya lebih mulia di sisi Allah Ta'ala berbanding ibadah. Akan tetapi bagaimana? Tak dapat tiada. Maknanya la budda, pokok mana pun mestilah bagi seorang hamba daripada ibadah serta ilmu. Maknanya pokok mana pun kena ada ibadat dengan ilmu yang serentak lah. Ada ibadah, ada ilmu, dia mari sekali. Nak buat ibadat kena ada ilmu. Sebab itulah begitu juga hari Nabi sebut kepada kita, an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la ta'uddu fata'allamu ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli 100 rak'ah wa la ta'uddu fata'allam baban min al-ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairan lak min an tusalli 1000 rak'ah. Satu hadis lain Nabi sebut kepada kita betapa mulianya orang mengaji ilmu, orang belajar ilmu. Maka satu ketika Abu Dzar jumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah kata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ni sesungguhnya engkau ini berpagi-pagi nak pergi belajar satu ayat daripada kitab Allah. Maka sesungguhnya lebih baik daripadamu, lebih baik daripada engkau sembahyang sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berbagi-bagi nak belajar satu bab daripada ilmu, lepas tu muamal pula ataupun tak amal sekalipun, jika kamu dah tahu benda tu, maka lebih baik daripada kamu daripada engkau sembahyang sebanyak 1000 rakaat. Ni kelebihan orang ngaji ilmu. Dia seolah-olah kata Nabi sampai dia pergi belajar ilmu, walaupun satu ayat daripada ayat Quran, ngaji Quran, nak pergi belajar satu ayat ya, maka kata Nabi lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Lepas tu kalau nak mengaji pula satu bab ilmu, satu bahagian ilmu, contoh nak pergi belajar bab ambil sembahyang, contohnya kita kata, ataupun nak pergi belajar sembahyang dan sebagainya, satu bab daripada ilmu, maka padamu kata Nabi lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Ini kelebihan orang buat amal, orang ada ilmu, orang cari ilmu berbanding dengan buat amal kepada Allah Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun ibadat kena buat. Sebab syarat ibadat dia kan ada ilmu. Kenapa? Supaya ibadat dia itu diterima. Kenapa? Ibadat yang kena kiafiat dia ataupun kena dengan cara barulah Allah Ta'ala terima. Sebab kita kata nak sembahyang lah, sembahyang ngaji tapi tak cukup syarat. Sebab pun tak mengaji, tak tahu rupanya sembahyang zuhur tu 4 rakaat, kita pun buat 10 rakaat, banyak. Tapi tak kena dengan kiafiat. Sebab apa? Tak mengaji, tak ada ilmu, maka tak terima sembahyang tersebut. Jadi nak biar ada ilmu baru sebetul dengan ibadat. Dan jika tiada, maknanya kalilah buat amal ibadat tapi tak ada ilmu. Dia buat amal ibadat tapi tak ada ilmu, ataupun jika tiada padanya ibadat padahal ada ilmu. Ilmu ada, kadang-kadang dia tak buat amal ibadat, mengaji saja. Maka kata pengarang kita adalah ilmunya itu seperti debu yang bertaburan. Maknanya ilmu dia tu tak ada faedah apa-apa pada diri dia.
Sebab tu kalau boleh kita mengaji dia, kita amal selalu. Kita mengaji bab sembahyang, bab amal lalu. Kita mengaji bab segala saja amal ibadat, segala-gala lah. Kita faham, kita buat amal lalu dalam kehidupan kita. Barulah ada erti pada manfaat pada kita. Kalau tak ada faedah. Jadi umpama pengarang kitab sebut Imam Ghazali sebut tadi seperti debu yang berterbangan, tak ada faedah apa-apa. Sebab itu kena buat amal berserta dengan amal ibadat. Ilmu biasa sekali dengan ibadat. Bagaimanalah kita boleh bayar bahawa seseorang itu bila mana amal banyak, tapi bila tiba tak ada kau sekarang. Kenapa? Kadang-kadang sebab tak sempurna pada segi ilmu. Begitu juga ilmu ada tapi tak buat amal. Dia mengaji bukan banyak tak? Mengaji banyak kau tupak kau ni besok alim bak tupak tapi tak amal. Maka begitu juga tak ada faedah, tak ada manfaat atas diri dia, seperti debu berterbangan. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala kata tu, dan kami hadapi segala amal mereka dah buat. Dia mau buat amal rajin dah banyak dah sembahyang, banyak dah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tak ada nilai. Buat amal detik saja. Sebab apa? Sebab tak kena cara. Dia tak kena cara sebab apa? Kita mengaji lah. Sebab tu kena mengaji, kena ada ilmu. Baik. Maka bahawasanya maknanya kata perumpamaan ni. Dia pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala buat bagi satu contoh kepada kita perumpamaan. Kepada dia ilmu itu menepati, maknanya seumpama seperti pohon kayu. Ini Imam Ghazali buat contoh kepada kita. Ilmu tu serupa pohon kayu. Dan ibadat pula nak ke mana? Menepati buahnya pula. Ilmu ni serupa pokok. Manakala ibadat itu seperti buah dia. Maka mulia itu atas nisbah kenapa? Bagi pohonnya dimuliakan kerana kerana ada pohon. Kalau tak ada pohon maka tak ada buah. Maka begitu juga kalau tidak ada ilmu maka tidak ada amal. Sebab itu maka mulia itu nisbahkan pada pohon, pada pokok tu kenapa? Kerana ia adalah asal. Di situlah punca ada buah kerana ada pokok. Maknanya perkara utama kerana tidak ada buah lah kecuali bila mana ada pokok. Tetapi manfaatnya, makna kata kegunaan pokok itu pula lagu mana? Sesungguhnya bila terhasil lah, maknanya bila ada lah dengan pokok tersebut akhir buah. Maknanya pokok pun kalau tak ada buah tak ada hasil. Begitu juga dimuliakan buah kan ada pokok. Lebih kayak gitu. Maka tiba-tiba oleh sebab tu mana lagu mana tidak dapat, mana pokok mana pun tidak dapat tiada, makna mesti bagi hamba daripada buat amal ibadah. Kenapa? Supaya sempurna baginya kemuliaan ilmu. Mana kata ilmu ada tapi tak ada amal ibadah, maka tak jadi mulia jugalah. Bagaimana pokok tu supaya pokok saja dia kata tu. Di mana tidak dapat tiada, kena ada ilmu, kena ada ibadat barulah jadi mulia daripada ilmu. Dan tidak dapat tiada, maknanya wajib hukum mana pun bagi hamba itu bahawa ada, makna kata mempunyai ia daripada kedua-dua perkara. Maknanya daripada bahagia dan perolehannya. Kapanya daripada ilmu dan ibadat itulah. Hukum mana pun kena ada dua-dua, ada ilmu kemudian ada ibadat baru sempurna. Kalau tak ada salah satu maka dikatakan tidak sempurna lah, tidak mulia pada kita. Mana kata biar ada ilmu, biar ada amal. Ada ilmu tak ada amal tak jadi. Ilmu ada tak ada amal tak jadi. Ada amal tapi tak ada ilmu pun sama juga. Dia bagaimana kemungkinan boleh jadi amal ibadah kita buat tu ditolak oleh Allah Taala sebab tak kena, sebab apa? Kita ada ilmu tadi. Dan kerana inilah berkata Hasan Basri rahimahullah taala. Hasan Basri merupakan salah seorang sahabat. Hasan Basri dia ni kata ulama rahimahullah taala antara orang yang hebat lah. Bila sebut Hasan Basri, orang tahu belakang orang hebat. Bahkan kata ulama rahimahullah ta'ala, Hasan Basri ni
dia dilahirkan di Madinah. Dia beranak di Madinah bila masa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Dia tak ada dengan Nabi ni. Hasan Basri dia tak ada dengan Nabi tapi dia dengan sahabat. Dia lahir masa pemerintahan Umar Al-Khattab pada tahun ke-21 Hijrah. Lepas pada 21 tahun Nabi Hijrah, maka lahirlah dia. Dia kata ulama rahimahullah taala, walaupun tak ada dengan Nabi, tapi dia di masa kecil dia disusu oleh Ummu Salamah, isteri Nabi. Mana dia boleh dikatakan sebagai anak susuan Nabi juga kan. Ni isteri Nabi nama Ummu Salamah pernah menyusu ke Hasan Basri. Ni Ummu Salamah. Ni. Maka kata ulama juga satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab masa Hasan Basri ni kecil lagi dia doa. Dia doa ke mana? Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini, dia buatlah umat supaya mencintai dia. Hebat Hasan Basri. Maknanya umat Sayyidina Umar doa ke dia. Dia sahabat Nabi doa ke dia. Ini disebut dalam kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ni pada muka surat 565. Nak yang orang hebat ada Hasan Basri ni. Dia orang hebat. Bahkan kata ulama juga Hasan Basri ni antaranya ulama nama dia Abu Qatadah Al-Adawi katakan wajib bagi kalian belajar daripada Hasan Basri. Kenapa? Demi Allah aku melihat Hasan Basri sangat mirip pendapat dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Hasan Basri ni kata ulama antara orang yang disayangi oleh Sayyidina Umar. Dia banyak menerima ilmu daripada Sayyidina Umar. Hasan Basri hebat. Ni maka dalam kitab ni juga dibawa nasihat ataupun kata-kata dia oleh Imam Al-Ghazali. Maka inilah berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tuntutlah ilmu, carilah ilmu olehmu. Kalau mana Hasan Basri royak kepada kita supaya kita cari ilmu lah. Tuntutlah ilmu olehmu sebagai tuntut kenapa? Tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ibadat. Mana kata supaya apa? Supaya tak memberi mudarat pada ibadat kita. Mana ibadat tak rusak. Buat amal dengan ada ilmu maka ibadat tak rusak, tu maksud dia. Dia mana kata supaya tidak memberi mudarat dengan ibadat. Dan tuntut olehmu akan ibadat ini tuntut yang memberi mudarat dengan ilmu. Maknanya begitu juga pada ibadat kita. Atas amal ibadat tuntut dia ada ilmu supaya saling berkaitan ilmu dengan ibadat. Ilmu tidak merosakkan ibadat dan juga ibadat tidak merosakkan ilmu. Lagu mana? Buat amal ibadat dengan ada ilmu maka tak rosak. Begitu juga kemuliaan ilmu, bila mana ada ilmu dan kita buat ibadat maka insya-Allah ilmu kita pun dimuliakan oleh Allah Taala atas sebab kita buat amal ibadat kepada Allah Taala. Dan tatkala tetaplah bahawasanya tak dapat tiada bagi hamba itu. Makna kata tak dapat tiada, makna kata mesti dia wajib pada kita atas sebab tiada dapat tiada bagi hamba itu daripada keduanya sekalian. Makna kata tetaplah, sabitlah, jelaslah bahawasanya tidak dapat tiada mesti hukum mana pun bagi hamba itu daripada keduanya sekalian. Makna kata hukum mana pun tiada dua-dua, ada ilmu dan juga ada amal. Maka ilmu itu terlebih utama dengan mendahului akan dia. Hukum mana pun ilmu duduk depan. Amal tak boleh duduk depan, kena ilmu duduk depan. Tak dapat tiada, maknanya wajib hukum mana pun. Kenapa? Kerana bahawasanya ia asalnya, makna kata asal-asal pada ibadat iaitulah ilmu. Nak buat amal ibadat dia ilmu duduk depan. Kenapa? Kerana nak buat ibadat dia bermula daripada ilmu. Kena faham tahu cara buat amal, kena reti cara buat amal, barulah boleh buat amal. Dan dari demikian itu sabda Nabi SAW, Nabi sebut hadis lain, Nabi katakan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Nabi kata bermula ilmu itu ikutan. Mana kata ilmu tu sebagai satu ikutan, kita turut kena turut. Ni ikutan amal. Makna kata ilmu itu kena turut oleh amal. Dan amal itu mengikut akan dia. Makna kata amal itu akan ikut ilmu lah. Amal berdasarkan kepada ilmu, ibadat berdasarkan ilmu. Sebab tu kalau ilmu salah,
maka salahlah ibadat. Jadi kok mana kena mengaji biar faham ilmu, barulah boleh buat amalan dengan betul, amal ibadat dengan betul lah. Dan sesungguhnya adalah ilmu itu asal dan ikutannya. Maknanya ilmu telah yang jadi asal punca kepada amal, dan ikutannya makna kata sebagai satu ikuti untuk buat amal, lazimlah engkau dahulu akan dia atas ibadat. Maknanya kok mana pun nak buat amal ibadat biar ilmu duk dipegang faham. Sebab tu kena mengaji. Tak tinggallah amal ibadat ke apa. Dia semaya ko semua amal ibadat kita biar ada ilmu. Supaya apa? Supaya sebagaimana kita sebut saat ni, supaya tidak rusak amal tersebut. Ini maknanya amal diterima atas sebab betul kaifiat, betul cara, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala ilmu yang kita buat kepada Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa katalah kuliah kita pada malam ini. Lazimlah engkau dahulu akan di atas ibadat kerana dua perkara. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.